Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal ittifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Taala beri peluang kepada kita untuk meneruskan pada pembacaan matan sulam mantiq pada siri yang ke-10. Insya-Allah kita sambung pada fasal mu'arifah ataupun faslun fi ma'rifati. Faslun fi ma'rifati ataupun mu'arifati, mu'arif. Jadi kita sambung pada wasyartu, iaitu syarat. Qala muallifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain min amin ya rabbal alamin. Wasyartu kullin an yura mutarrida mun'akisan wa zahiran la ab'ada wala musawiyan wala tajawuza bila qarinatin biha tuharriza wala bima yudra bimahdudin wala mushtaraki minal qarinati khala wa indahum min jumlati mardudi an tadkhulal ahkamu fi hududi wa la yajuzu fi hududi zikru aw wajaizun fi rasmi fadri ma rawah. Jadi kita masuk pada bait yang seterusnya, iaitu syarat bagi lafaz, hak dan juga tam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaratu kulli an yura mutarrida mun'akisan wa zahiran la ab'ada. Dan bermula syarat. Syarat tiap-tiap al-mazkur, yakni had, rasam dan lafzi. Dan bermula syarat kulli pada tiap-tiap al-mazkur, yakni hak, resam dan juga lafaz. Mutarridah itu bahawa dilihatkan akan dianya al-mazkur, hak, resam dan lafzi itu akan mutarridah, akan mutari. Apa mutari? Ai mani'ah. Mun'akisan, lagi menakas ianya mutarida tu, ia jamek dan zahir. La ab'ada, dengan ketiadaan jauh. Dan bermula syarat, syartu kulli, dan bermula syarat tiap-tiap al-mazkur dengan makna hak, resam dan juga lafaz, itu bahawa yura, dilihatkan akan dianya kulli itu, al-mazkur tu, mutarrida, itu dengan mutarrida ataupun akan mutarrida, ai mani'ah. Lagi mun'akisan, lagi
munakisah lagi menakas ianya jamek dan zahir. La ab'ada, dengan ketiadaan jauh. Jadi pada bait ini musannif menjelaskan syarat-syarat bagi mensempurnakan ta'rif dari sudut hak, ta'rif dari sudut resam dan ta'rif dari sudut lafzi. Maka dia tiap-tiap ta'rif dari sudut hak, tiap-tiap ta'rif dari sudut resam dan tiap-tiap ta'rif dari sudut lapah, dia mempunyai syarat. Maka tiap-tiap ta'rif sama ada had, resam dan juga lafah, dia disyaratkan dengan mutarrida. Hak, resam dan juga lapah, dia disyaratkan mesti ada mutari. Apa mutari? Dengan makna manik. Apa maksud mutari? Dengan makna manik. Kita memperdapatkan mu'arif. Apa mu'arif? Ta'rif. Kita memperdapatkan mu'arif, iaitu ta'rif, mesti kita dapatkan mu'araf. Yang dikatakan mutarib, iaitu kita memperdapatkan sesuatu ta'rif. Kita memperdapatkan sesuatu ta'rif, iaitu mu'arif, mesti kita dapatkan juga mu'araf. Maka sebab itu tidak boleh kita masuk di dalam afra' mu'arif, iaitu ta'rif, kita masuk di dalam afra' mu'arif, kita masuk di dalam sesuatu ta'rif selain daripada afra' mu'araf. Maksudnya, ta'rif itu mesti dicirikan afra' daripada ta'rif itu sendiri. Ataupun perkara yang disebut dengan manik. Ataupun perkara yang disebut dengan manik, iaitu yang tercegah. Sekali lagi, yang dikatakan mutari ini, tiap-tiap ta'rif, hak, resam dan juga lapah, dia mesti disyaratkan adanya mutari. Apa mutari? Sesuatu ta'rif ataupun sesuatu mu'arif, sesuatu mu'arif mesti kita dapatkan mu'araf. Mesti kita dapatkan mu'araf. Apa mu'araf? Ta'rif itu dicirikan apa yang dikehendaki oleh ta'rif. Dan tidak boleh kita masuk di dalam sesuatu afra' ataupun kita masuk dalam afra'nya bagi mu'arif. Tiap ada ta'rif, dia ada afra'. Kita masuk di dalam ta'rif itu dengan afra' tu selain daripada afra' mu'araf. Maksudnya selain daripada ta'rif yang dicirikan itu, kita tidak boleh masuk melalui afra' yang lain. Kita mesti masuk ataupun mesti kita ta'rifkan dengan mu'arif tu mesti kena dicirikan, mesti dicirikan dengan apa yang dikehendaki oleh ta'rif tu sendiri. Ataupun mutarik dengan makna manik yang tercegah. Seperti kita kata ta'rif bagi insan. Ta'riful insan, ta'rif insan, dia mesti ada mu'araf, iaitu hayawanun natiqun. Bila kita sebut hayawanun natiqun, maka ini adalah mu'araf bagi mu'arif insanun. Insanun tu jadi mu'arif, iaitu ta'rif insan. Dan ditarifkan dengan ataupun diperdapatkan mu'araf dia yang dekat dengan ta'rif, iaitu hayawanun natiqun. Hayawanun tu majmu' umum, natiqun iaitu khas. Maka itu dicirikan bagi ta'rif ataupun mu'araf ataupun mu'arif bagi insanu. Dan mesti kita tahu, yang paling penting untuk kita tahu bait ini, mesti kita tahu begini. Ta'rif had, ta'rif resam dan lafah, ketiga-tiga ta'rif sama ada naqis ataupun tam, ketiga-tiga had, resam dan lafah, dia mesti disyaratkan mutari. Mesti disyaratkan mutari. Itu yang pertama.
Mesti disyaratkan mutarid. Itu. Kemudian dalam bait ini yang dikatakan mun'akisan wa zahira la ab'adah. Kemudian juga ta'rif had, resam dan juga lafaz dia disyaratkan menakas, disebalik daripada perkara ta'rif. Disyaratkan juga kita menakas. Apa menakas ni? Sebalik ataupun timbal balik. Dengan erti kata menakas di sini adalah bila kita memperdapatkan mu'araf, iaitu afrod daripada ta'rif. Bila kita memperdapatkan mu'araf, iaitu insan, mu'araf bagi insan, pasti juga kita memperdapatkan mu'arif. Ini sebalik daripada yang pertama tadi. Kalau mutarid daripada ta'rif kita memperdapatkan mu'araf. Ini daripada mu'araf kita memperdapatkan mu'araf, pasti kita memperdapatkan mu'arif. Kita memperdapatkan sesuatu afraq, mesti kita mendapatkan ta'rif bagi afraq tu. Ini akas. Kita memperdapatkan afraq bagi ta'rif daripada ta'rif itu sendiri. Contohnya nutqun. Maka nutqun ini adalah afraq. Ini adalah gambaran daripada mun'akisan. Sebalik daripada mutarid. Kita memperdapatkan afraq itu sendiri. Contoh nutqun. Nutuk ni, ini afraq daripada mu'arif, daripada ta'rif insan. Nutqun ini adalah berfikir. Afraq daripada ta'rif mu'arif bagi insanun. Ini daripada bait mun'akisan. Mun'akisan. Maka tidak boleh keluar daripada mu'arif. Di dalam bait mu'akisan ini kita tidak boleh keluar daripada mu'arif itu sendiri. Tidak boleh keluar daripada mu'arif itu. Contoh hayawanun natiq. Semua afraq mu'araf, semua afraq mu'araf, contoh bagi ta'rif insan, maka itulah kita katakan ataupun kita sebut dengan jami'. Dengan sebut sebagai jami'. Maka mutarid yang kita sebut tadi, itu dia tiada umum. Mutarid dia tidak ada umum. Contoh kita kata jismun. Jismun hasas, mutaharrik bil iradati. Ini pada ta'rif insan. Maka tidak boleh kita katakan dengan makna insan disebut sebagai jami', maka mutarid dia tidak boleh umum, mesti khusus dengan ta'rif bagi insan. Itu yang kedua. Dan kalaulah kita kata kita lihat, ini lagi bait ni mun'akisan lagi ni. Kalaulah kita lihat pada ta'rif bil lafzi tu. Kemudian ta'rif bil lafzi tu dia mesti disyaratkan lafaz yang zahir. Ta'rif bagi lafzi dia mesti disyaratkan ta'rif ataupun mesti lafaz dia zahir. Yang mana lafaz itu tidak boleh lafaz yang tersembunyi, mesti zahir. Daripada ta'rif mu'araf tu sendiri. Daripada afraq bagi ta'rif tu sendiri, mu'araf. Tu. Contoh kita kata ta'rif nar, api. Maka ta'rif nar tidak boleh kita sembunyi. Tidak dijadikan ta'rif lafzi, tidak disyaratkan. Contoh an-nar, ta'rif bagi nar, api. Jismun kan nafsi kita kata. Jismun kan nafsi. Maka tidak boleh di sini. Kenapa? Kerana dia mengandungi lafaz yang tersembunyi. Adapun wajah, kita katakan wajah sama di antara keduanya. Contoh jisim. Api, jisim, latif. Yang mana kedua-dua itu nak kita samakan kepada an-nar, mesti kita sambung dengan yang lain, melainkan nafsu itu. Nafsu ni dia lebih sembunyi. Nafsu
itu kalau kita samakan dengan nar, itu tidak sama, tidak mulaim. Kerana nafsu itu lebih kepada tersembunyi di dalam diri. Maka sebab itu tidak boleh kita jadikan sebagai syarat bagi lafzi. Syarat bagi lafzi. Adapun takrif yang lebih kita katakan boleh diletakkan sebagai hak lafzi, iaitulah yang lebih sahih kalau kita katakan api, an-nar. An-narun jismun latifun syadidun hararati muhrikun. Kita katakan bermula api itu adalah sesuatu yang bentuk dia yang halus, latif. Lagi syadidun, hararati muhrikun. Lagi yang sangat panas dan dapat membakar. Maka sebab itu yang dikatakan makna ataupun mulain yang makna yang zahirah. Maka boleh kita katakan takrif dari sudut lafaz. Takrif dari sudut lafzi. Takrif dari sudut lafzi. Itu. Kemudian wala musawiyan wala tajawuza bila qarinatin biha tuhurriza. Dan tiada dilihatkan. Ni atah pada kata mana ni? Atah pada kata an yura mutaridatu lagi. Atah pada situ. Dan tiada dilihatkan akan dianya lafaz tu. Tak, dianya lafaz akan yang sama. Dan tidak dilihatkan akan dianya lafaz tu akan yang sama, musawiyan wala tajawuza, dan tidak boleh dengan lafaz majaz. Tidak boleh dengan tiada qarinah, bila qarinatin biha, dengannya qarinah. Itu tuhariza, itu diperlihatkan akan dianya lafaz majaz. Maka menggunakan, bila mana kita katakan ta'rif lafaz ataupun ta'rifu bil lafzi, maka tidak boleh dengan lafaz yang sama sahaja. Ta'rif bil lafzi ataupun hak lafzi, itu tidak boleh kita buat lafaz yang sama. Lagi lafaz itu yang tersembunyi, bukan zahir. Tidak boleh. Bagi mu'araf tu tak boleh. Seperti contoh kita kata ta'rif mutaharriku dengan lafaz ma laisa bisakinin. Maka mutaharriku itu tidak boleh kita jadikan ta'rif dengan lafaz ma laisa bisakinin. Kerana apa? Mengandungi makna yang tersembunyi. Dan juga tidak boleh pula kita katakan lafaz majah. Tidak boleh kita katakan lafaz yang samar, yang majah, untuk dijadikan ta'rif bagi lafzi. Tak boleh. Mesti ada qarinah mani'ah yang digunakan. Contoh ta'rif bagi bodoh. Ta'rif bagi bodoh dengan balidun hayawanun nahi. Yudkhil hamamu wa yusalli. Boleh tak? Boleh. Kerana apa? Kerana dia memakai dengan makna qarinah. Qarinah mani'ah yang dapat terjaga. Apa qarinah mani'ah ni? Yang mana sesuatu perkara yang kita boleh jaga. Sesuatu perkara yang boleh kita dapat dan kita jaga daripada sesuatu yang tidak kita maksudkan di dalam pembicaraan seseorang. Maka sebab itu lafzi mesti ada mani'ah. Qarinah mani'ah. Tidak boleh lafaz lafzi, ta'rif bagi lafzi tidak boleh tersembunyi. Maka di antara syarat bagi lafzi, tidak boleh sesuatu itu sama, lagi pula sesuatu itu tersembunyi daripada mu'araf. Apa mu'araf? Iaitu afra' daripada ta'rif. Tidak boleh tersembunyi. Mesti sesuatu itu zahir.
sesuatu itu zahir. Tidak boleh disembunyikan bagi lafaz. Itu dikatakan ta'rif bagi lafzi. Wala bima yudra bimahdudin wala mushtarakin mina qarinati khala. Dan tiada bahawa dilihatkan akan dianya ta'rif tu dengan bima dengan barang-barang yang dikenalkan akan dianya ta'rif tu bimahdudin dengan mu'araf. Wala mushtaraki dan tiada dengan lafaz mushtarak daripada qarinah yang sunyi ianya lafaz mushtarak tu. Pada bait wala bima yudra bimahdudin, bila mana kita mentakrifkan sesuatu yang tidak boleh, bila mana kita mentakrifkan sesuatu yang tidak boleh dengan sesuatu yang dikenal dengan takrif. Contoh kita gini, kita mentakrifkan sesuatu. Kalau kita katakan sesuatu takrif yang kita nak dijadikan sebagai takrif, kita tidak boleh mentakrifkan sesuatu yang mana sesuatu itu kita kenal melalui takrif itu sendiri. Contoh kita kata syamsun, matahari. Artinya syamsun dengan makna matahari. Kita katakan nahari, iaitu sinaran. Maka nahar itu dia tawakuh dah. Sinaran, kita faham kata sinaran itu terhenti pada kata syamsun lagi. Bila kita sebut syamsun, maka kita tidak boleh kita katakan takrif dia nahari. Kenapa? Kerana nahari itu terhenti kepada mu'arif dia dah. Mana syamsun? Syamsun, matahari, maka kita kenal dah. Bila sebut matahari, maka dia ada sinar, dia ada cahaya. Maka tidak boleh kita lihatkan ataupun kita jadikan takrif itu sesuatu yang kita kenal dah pada takrif itu. Ataupun sesuatu yang sama dengan takrif itu. Tak boleh. Tidak dijadikan sesuatu takrif itu. Kerana apa? Kerana sesuatu afrod itu bila mana kita kenal pada mu'arif dia, maka tidak boleh dijadikan sebagai takrif. Sebagai contoh syamsun, matahari. Kita buat afrod dia nahari. Tak boleh. Kerana bila mana kita katakan syamsun, maka nahari itu sudah terhenti kepada maksud pada kata mu'arif syamsun. Maka sebab itu dijadikan takrif syamsun tidak boleh sama dengan mu'arif. Tak boleh sama. Kerana apa? Kerana ia sudah difahami pada kata mu'arif dah. Bila kata mutakalim sebut syamsun, kita mustamik ni kita terhenti faham pada kata syamsun. Maka matahari tidak ada gelap. Matahari dia mesti cerah, mesti ada sinar. Maka kefahaman sinar ataupun kefahaman cahaya itu sudah terhenti kepada mu'arif itu sendiri. Maka sebab itu afraq ataupun mu'araf tidak boleh sama dengan mu'arif. Kecuali kita takrif dengan sesuatu lafaz yang mushtarak. Kita mentakrifkan sesuatu mu'arif dengan sesuatu lafaz yang mushtarak, dengan lafaz yang banyak. Boleh tak? Boleh. Kerana apa? Kerana tidak ada qarinah mani'ah yang mencegah. Seperti contoh takrif syamsun dengan takrif ainun. Maka takrif ini tidak sah lah. Tidak sah. Kerana kecuali ada mani'ah qarinah. Gini. Sesuatu kita katakan kita nak mentakrifkan sesuatu dengan lafaz mushtarak. Apa lafaz mushtarak ni? Lafaz yang banyak satu makna. Boleh tak? Boleh.
Dengan makna bahawa tidak ada qarinah mani'ah. Boleh. Tapi kalau kita kata lafaz ataupun ta'rif syamsun dengan ainun, maka ini tidak sah. Tidak sah. Kecuali ada qarinah mani'ah. Tanda yang mencegah. Seperti contoh, syamsun ainun madhi'ah. Maka ini dikatakan sah. Dikatakan sah. Maka di dalam bait ini perlu kita tahu bahawa sesuatu yang dijadikan sebagai ta'rif tidak boleh sama dengan mu'arif. Yang kita nak dijadikan sebagai afra' ataupun ma'araf tu sendiri tidak boleh sama dengan mu'arif. Afra', mu'araf, dia tidak boleh sama dengan mu'arif. Itu yang pertama. Yang kedua, afra' ataupun sesuatu yang kita nak jadikan ta'rif bagi sesuatu yang kita nak dicirikan sebagai mu'arif, itu sesuatu boleh kita katakan sesuatu lafaz yang mushtarak, lafaz yang banyak boleh. Tapi mesti ada qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah, maka diperbolehkan. Habis. Wa indahum min jumlati mardudi an tadkhula ahkamu fi hududi. Dan sabit indahum di sisi mereka itu, mereka ulama-ulama mantiq. Wa indahum dan sabit di sisi mereka itu, mereka ulama-ulama mantiq, min jumlati mardudi, daripada jumlah yang ditaklukkan itu, antadkhula, bahawa masuklah segala hukum, fi hududi, di dalam segala ta'rif. Dan sabit di sisi mereka itu, wa indahum, mereka itu ulama-ulama mantiq, jumlati mardudi, daripada jumlah yang ditaklukkan. Apa? Yang dihubungkan itu, antadkhula, bahawa masuklah segala hukum, fi hududi, dalam segala ta'rif. Maka berdasarkan bait ini, musannif menyatakan pandangan para ulama munatiqah ataupun ulama-ulama mantiq dan juga ulama-ulama yang lain, bahawa hukum itu tidak boleh masuk di dalam ta'rif resam. Hukum itu tidak boleh masuk di dalam ta'rif resam. Maksudnya, ta'rif bagi resam. Tak boleh. Artinya, apabila kita katakan hukum itu, kita jadikan sebagai juzuk daripada ta'rif. Yang dikatakan hukum itu tidak boleh masuk di dalam resam, yang mana kita jadikan hukum itu sebagai juzuk ta'rif. Itu tidak boleh. Dan kalau kita katakan tidak masuk di dalam juzuk ta'rif, maka boleh. Maka boleh. Para ulama mantiq, mereka berpandangan bahawa di dalam ta'rif resam, itu tidak boleh dimasukkan hukum ataupun juzuk daripada ta'rif. Tak boleh. Kalau kita katakan dia bukan ataupun tidak masuk daripada juzuk ta'rif, maka dia diperbolehkan. Kemudian ulama-ulama munatiqah ataupun ulama-ulama mantiq, mereka menyebutkan masalah ini secara khusus. Sebab apa ulama-ulama mantiq menyebutkan perkara ini secara khusus? Sebab di dalam perbahasan masalah ini dia ada berkaitan. Contoh seperti fa'il itu isim marfu'. Sebab apa fa'il itu kita katakan isim marfu'? Sebab fa'il itu adalah salah satu daripada hukum fa'il. Dan kerana kalau kita kata mu'araf itu
itu tawakuf daripada juzuk ta'rif. Contoh, kenapa ulama-ulama bahas perkara ini secara khusus? Kerana ia ada perbahasan yang tersendiri. Maka sebab itu di dalam ta'rif resam, tidak boleh kita jadikan hukum itu sebahagian daripada ta'rif. Ataupun sebahagian juzuk daripada ta'rif. Tidak boleh. Kerana ulama-ulama munatiqah, ulama-ulama mantiq, mereka menyebutkan masalah bab berkenaan dengan mantiq ini, bab berkenaan tentang perkara ini secara khusus, tersendiri. Kerana apa? Kerana yang membahas masalah ini adalah mereka itu, yang membahas masalah mantiq ini, mereka ulama-ulama mantiq itu sendiri. Maka sebab itu tidak boleh dijadikan hukum di dalam sebahagian ta'rif. Tidak boleh. Contoh kita kata fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa. Ataupun fa'il itu adalah isim yang dibaca marfu'. Apa? Baris depan. Sebab apa kita katakan fa'il itu adalah isim yang dibaca marfu'? Kerana rafa' ataupun marfu' itu salah satu daripada hukum fa'il. Sebab apa kita katakan rafa' ataupun marfu'? Kerana rafa' ataupun marfu' itu adalah salah satu daripada hukum fa'il. Dan kerana itulah musannif ataupun ulama-ulama mantiq tidak dijadikan ta'rif juzuk dari sebahagian daripada ta'rif. Hukum itu sebahagian daripada ta'rif, tidak. Maka sebab itu diletakkan jumlah ini bukan dalam satu jumlah. Bukan dalam satu jumlah. Habis. Wala yajuzu fi hududi zikru aw wajaizu fi rasmi fadri ma rawa. Dan tiada harus di dalam ta'rif oleh subuk. Subuk. Zikru. Sebut. Dan tiada harus fi hududi di dalam ta'rif oleh zikru au, menyebutkan akan au, wajaizu, dan harus, atau pada kata walaya juzu tu lagi, wajaizu, dan harus juga ianya sebut au tu, tak, zikru au tu pada resam. Nah, itu ta'rif resam. Maka dikenal olehmu fadri ma rawa, dikenal olehmu akan barang yang telah meriwayat oleh mereka itu ulama-ulama mantiq. Dan di dalam ta'rif ni dia tidak boleh menyebutkan au. Di dalam ta'rif dia tidak boleh menyebutkan au. Yang mana yang berfaedah bagi syak. Au ni faedah dia syak. Saya nak pergi. Ataupun saya tak mau pergi. Maka ini syak. Maka bila kita membuat sesuatu tarikh, tak boleh kita letak perkataan au. Kerana dia dengan makna syak, ragu-ragu. Tak boleh. Sekali nak pergi, sekali tidak mahu pergi. Maka di dalam membuat tarikh tak boleh ragu-ragu, mesti yakin. Mesti bertepatan mutabik dengan, mesti mulaim dengan mu'arif. Sesuatu yang kita nak jadikan sebagai mu'araf, mesti sesuatu itu mesti bertepatan dengan mu'arif. Tidak boleh syok. Dia ini jenis lembu. Dia ini jenis yang tidak berakar. Dia ini jenis berakar. Tak boleh. Tak boleh saya atau dia. Dia atau saya. Tak boleh. Maka tidak boleh disebutkan au di dalam membuat sesuatu tarikh bagi sesuatu afrad bagi mu'arif. Tak boleh. Kecuali kalau kita nak menyebutkan au itu di dalam sesuatu ta'rif, boleh.
kalau kita nak buat pembahagian. Dalam satu tarikh kita nak buat pembahagian, maka diperbolehkan kita menyebut huruf ataupun kalimah au. Maka dia boleh menyebutkan kalimah au. Boleh kita buat tarikh dengan kalimah au. Tapi kalau kita nak buat tarikh secara khusus, tidak boleh kita letak au. Ataupun boleh kita nak buat tarikh dengan perkelasan ataupun pembahagian. Boleh kita buat, kita letak kalimah au. Kalimah au. Tu. Maka malam ni kita berhenti awal sikit kerana mak saya ajak pergi makan. Jadi pukul 10 nanti kita akan bersiaran di page Nahdlatul Ulama Pusat. Seluruh jawatan kuasa Tanfiziah, ketua Tanfiziah pusat meminta saya sendiri, Fakir, untuk memberi penerangan tentang hakikat salaf. InsyaAllah kita berjumpa pada page Naam nanti, Naam Pusat pada pukul 10. Ni depan ni mak saya ajak pergi makan di Kedah. Dah boleh makan Kedah dah. Jadi terpaksa berhenti awal. Kerana takut nanti duduk Kedah lama sangat. Takut kita terlepas pula tengok masa. Dah pukul 10 nanti, masa ni sekejap je. Pukul 8.30 nak pergi makan lagi. Balik-balik 9.30 dah. Maka agak panjang lah masa itu. Agak singkat lah masa itu. Maka secara umumnya, secara kesimpulannya, apa yang perlu kita tahu, syarat bagi hak resam dan juga lafaz, dia mesti ada mutari. Mesti ada mutari. Apa mutari? Sesuatu mu'araf itu mesti ada kena-mengena dengan mu'arif. Mesti ada kena-mengena mu'arif. Tidak boleh jauh, tidak boleh tidak sama. Mesti ada persamaan, mesti ada mulaim, mesti ada dicirikan dengan mu'arif. Dan kita nak buat tarikh ni juga tidak boleh. Kita nak jadikan tarikh kita nak jadikan mu'araf bagi mu'arif. Tidak boleh mu'araf itu kita jadikan bentuk yang sama ataupun bentuk yang perkara yang sama dengan mu'arif. Contoh perkataan syamsun, matahari, dengan nahar. Tak boleh kita jadikan nahar tak boleh kita jadikan mu'araf nahar dengan ditakrifkan dengan syamsun. Kerana apa? Kerana nahar itu sudah terhenti makna dia pada kalimah syamsun lagi. Maka kita telah cegak, kita telah tasawur dah bila sebut syamsun, tidak gelap syamsun ni. Dia mesti ada sinar, ada cahaya. Maka nahar itu sudah terhenti kepada kalimah mu'arif itu sendiri. Maka dia tidak boleh. Tidak boleh. Maka habislah pada fasal ini mu'arif. Atau secara kesimpulannya, ta'rif ini bila kita sebut ta'rif, iaitulah huwa makanat ma'rifatahu dak sababan fi ma'rifati mu'arifi. Ta'rif ni kita sebut ta'rif. Apa ta'rif ni? Sesuatu barang yang kita memperdapatkan sesuatu ataupun kita mengenalnya sesuatu dengan sebab. Dengan sebab kita mengenalnya mu'araf. Itu ta'rif. Apa ta'rif? Kita memperdapatkan sesuatu perkara. Ataupun kita mengenali sesuatu perkara dengan sebab kita mengenali ataupun kita mengenal mu'araf. Itu dipanggil ta'rif. Secara mudahnya, kita nak kenal, dijadikan sebagai ta'rif ni, kita nak kenal insanu. Yang dikatakan maksud ta'rif, huwa ma kanat ma'rifatahu sababan fi ma'rifati mu'araf. Apa maksud ta'rif ni? Kita mengenali sesuatu dengan sebab kita kenalnya mu'araf. Itu ta'rif. Contoh, ta'rif insanu. Bermula kita kenal insan itu melalui mu'araf. Ciri-ciri daripada mu'arif. Insanu iaitu hayawanun natiqun. Bermula insan itu adalah haiwan daripada yang berfikir. Maka kita kenal dan kita tasawur dan kita dapat cegak bahawa bila mana mutakallim sebut insanun,
maka kita telah faham ta'rif insan dengan sebab daripada mu'araf dia, mu'araf bagi ta'rif ataupun mu'araf bagi mu'arif, maka kita telah kenal ta'rif bagi insan ataupun mu'arif bagi insan. Itu yang dikatakan ta'rif secara mudah. Huwa ma kanat ma'rifatahu sababan fi ma'rifatihi mu'araf. Kita mengetahui sesuatu ta'rif dengan sebab kita kenalnya mu'araf. Itu ta'rif secara mudah. Contoh kita kata bermula insanun. Maka insanun, kita nak dapatkan tarikh insanun, mesti kita kenal mu'araf bagi insan. Apa? Afrod bagi insan. Maka insan itu adalah mu'araf dia nutqun, berfikir. Maka dapat kita ceraklah dalam kepala kita, dapat kita cernalah dalam fikiran kita bahawa kata bila sebut insanun, maka ia adalah mu'araf dia adalah nutqun. Bermula insan itu adalah yang berfikir. Maka sabitlah pada kata mu'arif insaniyah ataupun mu'arif insanun adalah kita kenal melalui ataupun kita kenal dengan sebab melalui mu'araf nutqun. Itu secara mudah yang dikatakan ta'rif ataupun mu'arif. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita. Ada soalan boleh tanya sahabat-sahabat sekalian. Boleh tanya. Kita bertiawa sikit insya-Allah. Boleh tanya sahabat-sahabat, boleh tanya. Kalau saya kira tidak ada soalan lah tu. Saya terpaksa bertiawa sedikit kerana saya nak bawa mak saya pergi makan di kedai sebentar. Lepas tu pukul 10 nanti ada kita buat siaran pula secara langsung di page live, page di Naam Pusat. InsyaAllah kita akan berbicara ataupun kita akan mengupas apa dengan makna hakikat salaf. InsyaAllah nanti boleh tonton ataupun boleh lihat di dalam page Naam Pusat. Barakallahu fi. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati saya dan juga Allah Ta'ala memberkati tuan-tuan sekalian. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan meredai kita pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati insya-Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.